Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya, kita dapat bersama-sama lagi dalam satu program yang dikenali sebagai program Pondok Masjid yang dianjurkan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Masjid Wilayah Persekutuan. Dan hari ini Alhamdulillah kita berada pada episod yang ketiga dalam membincangkan tentang tajuk tasawuf berkenaan dengan kitab Bustanul Arifin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimakumullah. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada episod yang sebelumnya kita telah membahaskan tentang berkenaan dengan sifat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita tengok dalam kitab Bustanul Arifin itu sendiri mempunyai 5 bab yang besar, dan 2 di antaranya dibahas tentang sifat ikhlas kepada Allah. Betapa pentingnya penekanan yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitabnya berkenaan dengan sifat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut sebanyak 2 bab dalam kitab Bustanul Arifin. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, maka kita sambung lagi perbahasan kita pada hari ini insya-Allah, iaitu kita membahaskan satu sifat yang disebut lawan daripada sifat ikhlas, iaitu sifat riak, yang akan kita bincangkan pada pagi ini. Dan kalau sempat kita akan masuk satu tajuk yang baru, iaitu tajuk berkenaan dengan halal dan haram dan peranan hati manusia. Kalau sempat insya-Allah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, disebut dalam hadis yang kita bahas pada episod yang sebelumnya, yang mana Nabi SAW menceritakan berkenaan dengan ada 2 golongan manusia. Yang mana golongan yang pertama adalah golongan mereka yang ikhlas semata-mata kerana Allah, iaitu mereka yang berhijrah kerana Allah dan Rasul. Nabi SAW menyebut, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih", barang siapa yang berhijrahnya kerana Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Di sana ada sebahagian sahabat-sahabat Nabi, mereka itu yang berhijrah kerana Allah dan Rasul. Ikhlas mereka kerana Allah, bukan kerana yang lain. Di antaranya mereka itu ialah Abu Salamah radhiyallahu anhu. Abu Salamah seorang sahabat Nabi yang sanggup meninggalkan anak dan isterinya semata-mata untuk berhijrah ke Madinah. Abu Salamah pada asalnya berhijrah bersama dengan isterinya Ummu Salamah dan anaknya, tetapi ahli keluarganya menghalang daripada membawa isteri dan anak, sehingga menyebabkan Abu Salamah berhijrah dalam keadaan seorang diri, meninggalkan anak dan isterinya. Sehingga kan disebut dalam kitab sirah, Ummu Salamah setiap pagi keluar ke padang pasir sambil menangis hingga ke waktu petang, akibat daripada kesedihan ditinggalkan oleh suaminya. Hampir dekat setahun kesedihannya, sehinggalah ahli keluarganya melihat Ummu Salamah ni dalam keadaan sedih ditinggalkan oleh suami, barulah diizinkan Ummu Salamah dan anak-anaknya untuk pergi ke Madinah bersama dengan suaminya, itu Abu Salamah radhiyallahu anhu. Ini disebut bagaimana sahabat Nabi yang benar-benar ikhlas kerana Allah.
sanggup meninggalkan anak dan isteri pengorbanannya kerana berhijrah kerana Allah dan Rasul. Sebab itu dalam peristiwa hijrah ini dia memerlukan pengorbanan. Dia mempunyai ujian. Sebab itu hijrah pada masa kini bukan kita berhijrah ke Madinah. La hijratu ba'dal fathul Mekah. Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Hijrah pada masa kini ialah al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang sebenar-benar hijrah ialah orang yang meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga termasuk dalam berhijrah. Berhijrah daripada keburukan, meninggalkan keburukan kepada ke arah kebaikan. Itu termasuk juga hijrah. Sebab itu, orang yang nak berhijrah pada diri dia untuk meninggalkan kejahatan ke arah kebaikan, di sana ada ujian. Di sana ada cubaan. Kadang-kadang kita baru nak pakai tudung. Sebelum ni kita tak pakai tudung, tak tutup aurat. Tapi hari ini kita ada semangat untuk berhijrah. Kita nak berubah untuk jadi manusia yang lebih baik di sisi Allah, maka kita pakai tudung, kita tutup aurat. Di sana ada ujian, ada cabaran. Kadang-kadang ada orang perli kita, kadang-kadang ada orang puji kita, kadang-kadang ada orang sindir kita. Ini semua ujian untuk kita berhijrah. Sejauh mana niat kita ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, di antara sahabat Nabi yang berhijrah semata-mata kerana Allah ialah Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Suhaib Ar-Rumi ni dia berhijrah sehingga meninggalkan harta kemewahannya, meninggalkan harta kekayaannya yang berada di Mekah. Pada asalnya Suhaib Ar-Rumi ni seorang pedagang yang asalnya miskin. Ketika sampai di Mekah, dia berjaya mengumpul kekayaan semasa tinggal di Mekah. Saat ketika mana dia nak berhijrah, dia bawa segala hartanya untuk dibawa ke Madinah. Tiba-tiba orang kafir Quraisy menghalang Suhaib Ar-Rumi. Lalu dia kata, dahulu engkau wahai Suhaib datang ke sini dalam keadaan hina dan miskin. Kemudian engkau kumpulkan harta sehingga engkau menjadi orang yang kaya. Apakah engkau mahu keluar daripada sini, daripada Mekah bersama dengan harta kamu? Wallahi, demi Allah, tidak sekali kami akan benarkan, wahai Suhaib. Orang kafir Quraisy menghalang Suhaib daripada berhijrah. Maka kata Suhaib, jika sekiranya aku berikan segala harta itu kepada kamu, boleh tak kau benarkan aku untuk berhijrah ke Madinah? Maka orang kafir kata, saat ketika itu, oleh kerana kamu nak beri harta kamu, maka aku benarkan kamu berhijrah. Suhaib Ar-Rumi sanggup berhijrah, meninggalkan harta kekayaannya. Berhijrah dalam keadaan sehelai sepinggang, tidak ada harta. Sehingga Nabi SAW apabila mendapat berita tentang Suhaib sanggup meninggalkan harta kekayaannya untuk berhijrah, maka Nabi SAW memuji sikap Suhaib. Kata Nabi SAW, untunglah Suhaib, untunglah Suhaib, untunglah Suhaib. Allah dan Rasul memujinya kerana sifat keikhlasannya berhijrah kerana Allah dan Rasul. Ini golongan mereka yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara golongan yang kedua kata Nabi SAW, mereka itu adalah mereka yang berhijrah bukan kerana Allah dan Rasul. Nabi sebut dalam satu hadis, وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا. Barang siapa yang berhijrah kerana dunia, dia hijrah bukan kerana Allah dan Rasul. Apa makna dunia? Dunia ini adalah ambil daripada perkataan dunu. Dunu ni maksudnya dekat. Orang yang mengharapkan balasan yang dekat sehingga meninggalkan balasan yang jauh, itu hari akhirat. Dia nak balasan segera, dia meninggalkan balasan yang jauh akhirat. Nak cepat balasannya, itu dunia. Maka ada orang dia berhijrah kerana dunia. Dan dunia juga diambil daripada perkataan dana'atun, kehinaan. Sebab apa orang yang mengejar dunia ni mendapat kehinaan? Kerana dia hanya mengambil dunia semata-mata sehingga dia meninggalkan akhirat. Maka dia mendapat kehinaan di sisi Allah Ta'ala. Orang beriman, dia mengambil dunia ini untuk digunakan hari akhirat. Maka beruntung orang beriman. Maka di sana ada orang, mereka itu yang berhijrah kerana dunia. Yusibuha awimra'atin yang ki'uha. Dan apa yang diingininya ataupun perempuan yang ia ingin dikahwininya,
fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya itu. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah sekalian, maka golongan yang kedua ini ialah mereka yang bukan kerana Allah dan Rasul. Niat mereka sesuatu amalan disebabkan bukan kerana Allah Ta'ala. Disebut dalam kitab Al-Wafi yang dikarang oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bura. Beliau menyatakan sebab wurudul hadis, sebab berlakunya hadis ini ialah daripada riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, kana fina rajulun khattab imra'atan yuqalu laha Ummu Qis. Kata Ibnu Mas'ud, terdapat seorang lelaki di kalangan kami yang telah meminang seorang wanita yang dipanggil Ummu Qis. Fa'abat an tatazawwajahu hatta yuhajiru fahajiru fatazawjuha. Kata Ibnu Mas'ud, wanita itu enggan berkahwin dengannya. Lelaki itu nak berkahwin dengan dia, tapi wanita itu tak mahu dengan dia. Sehinggalah lelaki yang meminang itu berhijrah. Kerana wanita itu meletakkan syarat. Kalau kamu nak berkahwin dengan aku, kamu mesti berhijrah bersama dengan aku. Lalu kata Ibnu Mas'ud, maka menjadi syarat lelaki itu hendak berkahwin mestilah berhijrah. Maka lelaki itu pun berhijrah. Fahajiru fatazawwajuha, kemudian berkahwin dengan wanita itu. Lalu kata Ibnu Mas'ud, faqila lahu muhajir Ummu Qis, oleh yang demikian kami namakan lelaki itu yang berhijrah semata-mata kerana Ummu Qis. Berhijrah semata-mata kerana orang perempuan untuk berkahwin. Bayangkan zaman Nabi SAW, masih ketika mana Nabi hidup, ada juga orang yang tidak ikhlas kerana Allah dan Rasul. Sedangkan zaman Nabi itu, Nabi ada. Apatah lagi zaman kita, Nabi SAW telah wafat dan kita berada di akhir zaman, maka lebih-lebih lagi lah perlu kita menjaga hati dan amal kita supaya ikhlas kerana Allah, bukan kerana yang lain. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah sekalian, di sini timbul satu persoalan. Persoalan mengenai perkahwinan. Ini disebut oleh para ahli ulama seperti mana yang diterangkan dalam hadis ini. Bukankah perkahwinan itu adalah satu tuntutan daripada syarak? Dalam hadis ini kan, seorang lelaki yang berhijrah kerana nak berkahwin. Soalan dia, bukankah perkahwinan itu satu daripada tuntutan syarak? Bukankah Islam menyuruh kita berkahwin? Mengapa dalam hadis ini dikatakan perkahwinan itu daripada tuntutan dunia dan tercela? Ulama bahas dalam perbahasan ini, jawapannya ialah disebut oleh Mustafa Abdul Rahman dalam kitab dia. Beliau menyatakan, walaupun perkahwinan itu daripada tuntutan syarak yang disuruh oleh Islam, tetapi kerana lelaki itu menampakkan hijrahnya kerana Allah, padahal hatinya tidaklah demikian. Hijrahnya ialah kerana hendak berkahwin dengan perempuan dan dia sengaja menyembunyikan niatnya yang berlainan dengan maksud hijrahnya. Kerana itu, perkahwinan itu dikatakan tuntutan dunia serta dicela. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia menyembunyikan niatnya dalam saat ketika mana dia berhijrah. Dari sudut zahirnya kita nampak dia tu berhijrah kerana Allah, tapi dia menyembunyikan niatnya. Sehinggalah niat itu berlainan dengan apa yang dilakukan. Maka itulah satu perbuatan yang disebut perbuatan yang dikatakan tuntutan dunia serta dicela dalam hadis ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, disebut dalam satu hadis, ada seorang lelaki telah datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki ini dia bertanya, "Wahai Rasulullah, ada seorang lelaki yang bersedekah. Dia ni suka bersedekah. Dan dalam masa yang sama, walaupun dia suka bersedekah, tetapi ia suka dipuji dan diberikan pahala oleh Allah." Maknanya dalam hati ni dia ada dua. Yang pertama,
Dia dalam masa sama dia sedekah, dia nak pujian daripada orang, dalam masa sama dia nak pahala daripada Allah. Sebut dalam hadis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Nabi tak kata apa. Sehinggalah turun ayat dalam surah Al-Kahfi 110 di mana Allah Taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Allah Taala sebut, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, falyamal 'amalan salihan, hendaklah dia mengerjakan amal yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhan. Maknanya tuan-tuan, kita tak boleh buat satu ibadat dalam masa sama kita gabungkan dengan niat kerana dunia. Tak boleh. Dijawab oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ini. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, disebut dalam satu riwayat, pernah satu hari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dia masuk dalam masjid. Kebetulan Sayyidina Umar masuk dalam masjid ni bukan waktu solat. Masuk dalam masjid, tiba-tiba Sayyidina Umar melihat ada seorang lelaki yang duduk di hadapan depan mimbar, dekat dengan mimbar, dalam keadaan menangis teresak-esak. Pelik Sayyidina Umar. Rupa-rupanya ada seorang lelaki duduk dalam masjid menangis, duduk dekat depan mimbar. Lalu rupa-rupanya bila Sayyidina Umar pergi dekat dengan dia, tengok-tengok ialah Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Terkejut dia. Sebab Muaz bin Jabal ni min kibaru sahabat besar Nabi. Seorang sahabat Nabi yang sangat alim, yang banyak ilmunya. Sehingga Nabi SAW pernah mengutuskan Muaz bin Jabal satu pusat perkampungan untuk mengajar masyarakat tentang Islam. Hebat tak hebatnya Muaz bin Jabal ni. Lalu bila Muaz bin Jabal ni menangis, Sayyidina Umar apa pelik Sayyidina Umar ni lalu bertanya, "Ma yubkik?" Apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Muaz? Sayyidina Umar tanya. Lalu Muaz menjawab, "Yubkini li'anna sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala." Aku menangis, kata Muaz, kerana aku telah mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa dia Nabi sebut? Yasirur riya' syirkun. Sedikit sahaja riak adalah syirik. Sedikit sahaja dalam hati kita ada riak, itulah syirik, kata Nabi. Syirik. Maka menangis Muaz bin Jabal kerana ketakutan, takut daripada perbuatan riak pada setiap amalan. Menangis dia. Bayangkan sahabat Nabi menangis kerana ketakutan penyakit riak. Apatah kita ni bukan sahabat Nabi. Lebih-lebih lagi lah kita mesti lebih takut daripada penyakit riak ini. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pandangan ulama tentang ikhlas dan riak. Kita akan tengok ada berapa pandangan ulama tentang membicarakan tentang ikhlas dan riak. Di antaranya Al-Haris Al-Muhasabi. Al-Haris Al-Muhasabi ini seorang ulama yang berada di Baghdad dan wafat pada tahun 243 Hijriah. Terkenal seorang ahli tasawuf yang terkemuka. Hebat dalam bidang tasawuf. Dia kata apa? Ikhlas itu ialah engkau maksudkan taat kepada Allah dan engkau tidak memerlukan kepada yang lain. Ikhlas tu kalau kamu buat satu amalan, kamu maksudkan amal itu hanya kerana Allah. Jangan buat kerana yang lain. Itu ikhlas, kata Haris Al-Muhasabi rahimakumullah. Dan riak itu ada dua. Riak ada dua. Apa dia? Yang pertama, engkau maksudkan sesuatu ketaatan kepada manusia. Engkau buat kerja satu amalan disebabkan kerana manusia. Tujuan kerana manusia. Itu orang panggil juga riak. Yang kedua, kata Haris Al-Muhasabi, engkau maksudkan amal ketaatan kepada manusia dan kepada Allah. Itu juga riak. Rupa-rupanya riak ni ada dua.
Yang pertama, orang yang melakukan satu amal ketaatan semata-mata kerana manusia sahaja. Dia buat kerana manusia, nak pujian orang, nak sanjungan daripada orang, dia nak balasan daripada orang, itu riak. Yang kedua, riak juga termasuk ialah orang yang melakukan ketaatan kepada manusia dan kepada Allah. Dia gabung sekali. Dan masa sama dia nak pahala daripada Allah, dan masa sama dia nak pujian daripada Allah. Itu juga disebut sebagai riak, yang disebut akan memusnahkan amal seseorang itu, merosakkan amal kebaikan yang melakukan perbuatan itu. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Yang kedua, disebut oleh Abu Lais As-Samarqandi rahimakumullah. Siapa dia Abu Lais? Seorang ulama fiqh dan tasawuf yang wafat pada tahun 337 Hijriah. Beliau menyatakan apa yang dikerjakan kerana Allah adalah diterima. Siapa yang buat kerja tujuannya kerana Allah, maka amalan tu diterima. Dan apa yang dikerjakan kerana manusia ditolak. Kerja kerana buat manusia ditolak. Maka kita kena hati-hati. Setiap perbuatan, amalan kita, tingkah laku kita, ibadat kita, seharian dalam hidup kita ni mesti tujuannya kerana Allah. Kena sentiasa memperbaharui niat kita. Tak memperbetulkan niat, mudah-mudahan setiap amal itu menjadi pahala ladang kita di hari akhirat. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kemudian ancaman dan bahayanya riak. Apa dia ancaman dan bahaya daripada sifat riak ini? Di antaranya riak ini Nabi SAW menyebut sebagai sejenis syirik yang paling halus. Nabi kata riak ni satu penyakit sejenis syirik yang sangat halus, paling halus. Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asrar, kata Nabi. Yang amat aku takuti, yang amat aku bimbangi akan menimpa ke atas diri kamu ialah asyirkul asrar, kecil, syirik kecil. Syirik kecil. Asyirkul asrar ialah syirik yang kecil, yang halus, yang tak nampak. Penyakit yang melanda umat Nabi SAW. Kita hari ni tuan-tuan, penyakit apa yang kita takut? Penyakit yang kita tak nampak depan mata kita. Apa dia tuan-tuan? Covid. Virus Covid. Yang kita bimbang, takut-takut merebak ke dalam masyarakat kita. Yang berlaku ke atas diri kita. Kita terpaksa melakukan SOP. Berdoa pada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il athqam. Minta lindung dengan Allah daripada penyakit Covid ni. Kerana Covid ini dia boleh membunuh seseorang, boleh mematikan seorang. Bahayanya Covid. Itu penyakit dari sudut kesihatan. Di sana ada penyakit yang kata Nabi dia sangat halus, yang tak dinampak dek mata. Tetapi kalau kena penyakit ni, dia boleh merosakkan amal-amal kebaikan kita. Bahaya penyakit ni. Sehingga Nabi bimbang, takut-takut. Iaitu asyirkul asrar, syirik kecil. Iaitu syirik yang sangat halus. Lalu sahabat Nabi bertanya, fasu'ila anhu faqala. Kemudian ditanya oleh sahabat Nabi, ya Rasulullah, apa dia asyirkul asrar, syirik kecil itu? Lalu jawab Nabi SAW, ar-riya', iaitulah orang yang melakukan sesuatu amalan bukan kerana Allah. Dia buat amalan kerana yang lain. Itulah penyakit yang dibebangi oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi menyebut dalam hadis ni, yaqulullahu azza wa jalla, sehinggalah Allah berfirman, lahum yaumal qiyamah, pada hari kiamat, idza juziyan nasu bi'amalihim, saat ketika mana berlakunya hari kiamat, apabila diberikan balasan kepada manusia dengan amal-amal mereka. Iza juziyal nasu bi'amalihim, Allah membalas amal-amal kebaikan mereka. Tiba-tiba kata Nabi SAW, Allah menyatakan, izhabu ilal ladina kuntum tura'una fid dunya. Pergilah kamu kepada orang yang kamu hendak tujukan amalan kamu kepada di dunia itu.
Pergi kamu kepada orang yang kamu buat amal saat ketika mana kamu hidup, kepada orang yang kamu riak tu. Kamu pergi kepada dia. Minta balasan daripada dia. Fanzuru hal tajiduna indahum jaza', kata Nabi. Dan lihatlah adakah di sisi mereka itu ada ganjaran dengan sebab amalan kamu. Di hari kiamat, Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, orang yang riak buat sesuatu perbuatan kerana manusia, antaranya di hari kiamat Allah suruh dia pergi jumpa manusia itu, minta kebaikan daripada dia, minta balasan daripada dia, minta apa saja yang kamu niatkan saat kamu hidup di dunia, yang kamu niatkan kerana amalan tu, minta dibalas. Allah Ta'ala tak beri balasan pada dia, Allah suruh minta pada orang yang kamu riakkan. Itu di antara celaan Allah Ta'ala terhadap orang yang tidak menjaga hatinya kerana Allah. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, contohnya dalam surah Al-Ma'un, orang yang bersembahyang. Sembahyang ni baguslah tuan-tuan, kan? Solat, dia rokok, dia sujud kepada Allah, dia beribadat pada Allah. Tapi di sana ada ayat Quran, Allah Ta'ala mencela orang yang sembahyang. Wawailul lil musallin, maka celakalah orang yang bersembahyang. Kenapa pula orang sembahyang celaka? Patutnya sembahyanglah bagus, orang baik. Tak. Kenapa? Tuhan kata alladzina hum an salatihim sahun, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan solat dia. Yang kedua, Tuhan kata lagi, sifat mereka ini dicelakakan oleh Allah, alladzina hum yura'un, dan juga bagi orang-orang yang solat dalam keadaan riak, dalam keadaan bangga diri untuk menunjuk-nunjuk pada orang. Ini juga termasuk dalam celaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahayanya riak itu. Bahkan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir dia, Mafatihul Ghaib, ketika mana dia mensyarahkan tentang riak ini. Riak ialah menzahirkan sesuatu yang tidak ada pada hatinya. Dia zahirkan hak tak ada dalam hati dia, dia zahir supaya orang ramai melihatnya sebagai orang yang kuat pegangan agama. Itu orang riak, kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dalam hatinya tak ada, tapi dari sudut zahirnya ada. Tak? Dia membuktikan dari sudut zahir. Ini orang riak, ada sebut oleh ulama tafsir berkenaan dengan berkaitan dengan orang yang riak melakukan sesuatu amalan. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah sekalian, di antara ancaman lagi bagi orang riak, antara Nabi SAW menceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana Nabi cerita ada 3 golongan manusia yang mereka itu mula-mula sekali Allah seret dia muka ke bawah, lalu Allah humbang di dalam neraka. Siapa dia 3 golongan ni? 3 golongan ni bukan ahli maksiat. 3 golongan ni bukan ahli pendosa. Kalau dia ahli maksiat, ahli pendosa, sabarlah, dia masuk neraka. Tapi hak 3 golongan ni, hak Nabi sebut ialah ahli ibadah. Orang yang taat pada perintah Allah, yang melakukan kebaikan. Tiba-tiba Nabi kata 3 golongan ni yang terawal masuk neraka. Di antara golongan yang pertama, Nabi sebut, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah. Sesungguhnya paling awal di kalangan manusia yang dibicarakan pada hari kiamat, Nabi kata rajulun ustushhida, seorang lelaki yang mati syahid. Mati syahid, tuan-tuan, orang yang mati syahid. Fa'atilahu fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Di hari kiamat nanti orang yang mati syahid ini, Allah datangkan, tunjukkan nikmat-nikmat hak yang diberi kepada dia. Lalu dia mengakuinya. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada dia, qala fama amilta fiha. Apakah yang kamu buat saat ketika mana kamu hidup di atas dunia itu dengan nikmat yang aku berikan kepada kamu? Lalu kata orang ni, qala qataltu fika hatta usjidhu. Aku, wahai Allah, saat ketika mana aku hidup, aku berperang, berjihad, menegakkan agama Allah. Hebat, tuan-tuan. Tak ada lah amalan yang paling hebat, antaranya ialah
berperang, berjuang menegakkan agama Allah. Dahlah berjuang menegakkan agama Allah sehinggalah hatta ushhitu, sehinggalah aku mati syahid. Sanggup mengorbankan nyawanya semata-mata kerana Islam. Hebat tuan-tuan, amalan dia cukup hebat. Tak, lebih hebat daripada amalan-amalan yang lain. Tak, nak banding dengan amalan kita. Lalu kata Allah Ta'ala, qala kazzabta. Kata Tuhan, kazzabta, kamu ni bohong. Bohong kamu ni. Walakinnaka qatalta lianna yuqalu jari'un. Sebenarnya kamu berjuang menegakkan agama Allah. Sebenarnya kamu nak orang panggil kamu ni seorang pejuang. Kamu ni orang hebat, orang yang berjuang, orang kata orang yang melaksanakan perintah Allah berjihad. Tak, seorang pejuang. Hebat kamu ni. Kerana itu yang kamu nak dalam hati kamu. Lalu faqad qila, lalu dikatakan summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Lalu diperintahkan pada malaikat, Allah Taala seretkan muka dia ke bawah, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, lalu dicampakkan ke dalam neraka. Bayangkan tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis di hari kiamat nanti akan ada orang ni. Siapa dia? Orang yang mati syahid, yang berjuang agama Allah, yang berpertahankan agama Allah tapi masuk neraka. Disebabkan kerana apa? Kerana yuqalu jari, kerana nak jadi orang hebat. Nak orang panggil dia hebat, nak orang gelaran, nak dapat pangkat segala-galanya. Bukan kerana Allah dan Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi cerita lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'tu fikal Qur'an. Golongan yang kedua tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis ialah golongan orang yang belajar ilmu agama. Ta'allatul ilma. Dia belajar ilmu agama. Dekat masjid-masjid dia pergi belajar. Bukan setakat dekat masjid, pondok masjid pun dia belajar juga. Rajin dia. Setiap hari Sabtu, hari Ahad dia belajar. Baguslah. Tetapi Nabi sebut dalam hadis ni ada orang dia belajar ilmu agama, wa 'allamahu, bukan setakat dia belajar, lepas tu pula dia ajar pula pada orang. Dia ada ilmu sikit ni, dia ajar pula. Tak? Ada ilmu hak dia dipelajari, dia pula didik orang lain. Wa qara'tal Qur'an, dan dia ni pandai baca Quran. Hebat dia baca Quran kan. Pandai baca Quran. Lalu kata Nabi SAW, fa'ati bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu orang ni Allah mengadapkan di hari kiamat. Mengadap di hadapan Tuhan. Dia tunjukkan nikmat-nikmatnya. Lalu dia mengakuinya. Lalu Tuhan tanya dia, qala fama amilta fiha, apakah amalan yang kamu buat saat ketika mana kamu hidup di atas dunia itu? Amalan apa yang kamu buat? Kata orang ni, ta'allatul ilma. Aku belajar ilmu agama, wa 'allamtuhu. Setelah aku belajar, aku ngajar pada orang. Tak, khabar ke orang. Tak, aku royak ke orang, bagi tahu pada orang. Lalu wa qara'ta fikal Qur'an. Bukan setakat tu saja, aku ni pandai baca Quran. Hebat baca Quran, sekali baca hebat Quran. Tak, orang kagum. Lalu Tuhan kata kepada dia, qala kazzabta. Kamu ni bohong, kata Allah. Bohong kamu ni. Walakinnaka ta'allatul ilma, akan tetapi kamu belajar ilmu ini liyuqalu alim, kerana disebabkan kerana orang nak panggil kamu ni alim. Kamu ni tok guru, mu ni orang alim. Orang panggil kamu dengan hormat, dengan kebaikan kamu ni disebabkan kerana tu, tujuan kamu. Disebabkan kerana tu. Wa qara'tul Qur'an liyuqahu huwal qari, dan kamu ni pandai baca Quran disebabkan kerana mu nak orang panggil mu qari. Hebat mu ni qari. Tak? Hebat qari baca Quran. Mu nak gelaran tu disebabkan mu nak orang panggil namamu dalam keadaan begitu. Tujuan itu yang kamu buat. Lalu kata Nabi SAW, summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian kata Allah menyuruhkan malaikat, muka disumbang ke bawah, lalu dihumbangkan ke dalam neraka. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini ancaman daripada Allah bagi orang yang melakukan ibadat bukan kerana Allah. Sebab tu dalam satu hadis yang diriwayatkan
Aku tidak tinggal sedikit pun daripada harta aku ni, melainkan aku infakkan seluruh harta aku ni. Aku banyak bersedekah, aku banyak berwakaf, aku banyak beri sumbangan. Segala harta yang aku ada, aku habiskan. Hebat amalan dia, tuan-tuan. Tiba-tiba Tuhan kata kepada dia, qala kadzabta. Kamu ni bohong, kata Allah. Walakinnaka fa'alta liyuqaluhu wa jawad. Sebenarnya kamu buat benda tu nak suruh orang panggil kamu ni jawadun, seorang dermawan. Kamu nak dapat pangkat dermawan tu. Tak, mu ni pemurah bagus, kamu ni dapat pujian. Sebab tu hati-hati orang yang banyak bersedekah. Tak, di hari kiamat ada golongan ni, mereka yang bersedekah bukan kerana Allah, tapi nak untuk mendapat pujian. Hati-hati. Tak, kadang-kadang kita beri sedekah, kita masuk dalam YouTube, dalam Facebook, dalam Instagram, nak suruh orang like. Tak, tujuan apa kita masukkan? Hati-hati niat kita. Kalau tujuan kita nak orang bersedekah macam kita juga, nak tunjuk amal kebaikan supaya orang ikut macam kita, maka orang tu dapat pahala kebaikan. Tapi ingat, kalau kita tunjuk semata-mata kerana nak perhargaan manusia, kerana nak orang puji kita dengan sedekah kita bantu orang susah, disebabkan kerana nak pujian, maka segala-gala amal kebaikan itu dirosakkan disebabkan kerana niat kita. Niat kita menyebabkan amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati. Hari ini kebanyakan jadi trend. Setiap amal yang buat, kebaikan yang kita buat, kita masuk dalam Facebook. Banyaklah. Dalam Facebook, dalam WhatsApp. Hati-hati. Kadang-kadang amalan khusus yang tersembunyi. Solat tahajud. Masuk juga dalam Facebook. Tak, solat tahajud. Saya sudah bertahajud. Anda bila lagi? Masuk dalam Facebook. Pukul 4 pagi. Tak. Dengan tujuan apa kita? Niat kita tu. Tujuan apa? Bergantung pada niat. Kalau kita niat kerana nak ajak orang buat kebaikan, dapat pahala. Tapi kalau niat kerana semata-mata untuk kita tunjuk pada orang, untuk dapat anugerah ataupun pujian daripada orang, maka amalan tu disisia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dari sudut zahirnya nampak bagus, nampak baik. Itu bahayanya perasaan riak dalam hati kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu riak ini di antara satu sifat yang Allah Taala sebut di antara sifat munafik. Munafik disebut dalam Quran, dalam surah An-Nisa, Allah Taala kata yura'un nas wala yazkurunallaha illa qalila. Maksudnya mereka hanya bertujuan riak, memperlihatkan sembahyangnya kepada manusia supaya disangka bahawa mereka itu orang yang beriman. Dan mereka pula tidak mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang, melainkan sedikit sekali. Tak, diingat Allah Ta'ala hanya sedikit, lebihnya dia buat bukan kerana Allah. Ini di antara disebut tentang bahayanya riak. Yang kedua, bagi orang yang riak ni, Nabi sebut dalam hadis yang lain, yang kita sebut yang tadi, para malaikat di hari kiamat akan menyeru. Nada munadi, malaikat akan seru, ma asyraka fi amali amaluhum Allahi azza wa jalla ahadun. Kata malaikat di hari kiamat, orang yang melakukan amal yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu dalam pekerjaan yang dilakukan, maka kata malaikat, fayatlibu sawabuhu inda ghairillah, maka tuntutlah pahala pekerjaan tersebut daripada selain daripada Allah. Minta tuntut pahala daripada orang yang kita riak. Kalau kita riak pada orang lain, maka orang itulah kita kena minta pahala daripadanya. Allah Ta'ala sekali tidak akan memberi pahala kepada orang yang riak saat ketika melakukan amal kebaikan. Kemudian yang ketiga, pernah disebut satu hari Rasulullah SAW telah keluar berjumpa dengan para sahabat. Nabi duduk dengan para sahabat lalu menceritakan tentang Dajjal. Bahayanya Dajjal. Nabi cerita pada para sahabat, beri amaran kepada Dajjal. Beri amaran kepada Nabi tentang bahayanya Dajjal. Tiba-tiba bila duk bincang tentang Dajjal, lalu Nabi kata, adakah kamu mahu aku memberitahu kepada kamu suatu perkara yang lebih aku takut ke atas kamu daripada Dajjal? Dajjal ni tuan-tuan, bahaya dah. Dajjal ni dia akan keluar saat di akhir zaman, di antara tanda-tanda berlakunya kiamat.
Nabi cerita pada para sahabat akan keluarnya Dajjal. Tiba-tiba Nabi kata, kamu nak tak aku beritahu pada kamu yang lebih bahaya daripada Dajjal? Maka sahabat kata, ya Rasulullah, apa dia wahai Rasulullah? Tentulah kami nak tahu. Jawab Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, Nabi kata, itulah syirik khafi. Syirik khafi ialah seorang lelaki yang bangun bersembahyang, lalu dia memperelokkan sembahyangnya kerana ada orang yang memerhatikannya. Itu syirik yang tersembunyi. Itu bahaya, lebih bahaya daripada fitnah Dajjal. Nampak elok dari sudut sembahyangnya, tetapi dia bangun solat, memperelokkan solatnya kerana ada orang yang memerhatikannya, melihat padanya. Itu lagi bahaya, tuan-tuan. Merosakkan amal-amal kebaikannya. Itu di antara bahaya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Disebut dalam satu riwayat, Hasan radhiyallahu anhu, ada orang tanya dia tentang berkenaan dengan ikhlas dan riak. Apa itu ikhlas, apa itu riak? Lalu dia menjawab, di antara tanda-tanda ikhlas. Tanda-tanda ikhlas ialah engkau lebih suka menyembunyikan kebaikan engkau. Itu tanda orang yang ikhlas. Dia suka menyembunyikan amal kebaikan ni. Tak? Lebih suka. Dia tak suka orang heboh-hebohkan amal kebaikan. Itu di antara tanda-tanda orang yang ada sifat ikhlas. Dan jika sekiranya amalan hak dia buat itu diserlahkan kebaikannya, orang nampak kebaikan dia buat tu, lalu orang puji dia. Tak? Dia dah sembunyi dah, tapi orang nampak juga, orang puji dia. Lalu kata dia, hendaklah engkau berkata saat ketika mana orang memuji kamu tentang amalan yang kamu buat, kamu hendak kata begini, engkau wahai Allah, daripada kemurahan dan ihsan kamu, ia bukan daripada perbuatan aku, tapi daripada engkau lah ya Allah. Itu cara kita nak lari daripada sifat riak. Makna kalau kita orang buat amal kebaikan ikhlas, tiba-tiba orang puji. Tak, kita dah sembunyi dah amalan kita buat, tiba-tiba orang puji juga, maka kita sebut dalam diri kita ni, ini adalah kemurahan dan ihsan daripada Allah. Engkau wahai Allah, dan ia bukan daripada perbuatan aku. Itu semua dari perbuatan Allah, bukan daripada aku. Sebut itu yang pertama. Yang kedua, setelah engkau sebut begitu, kamu ingat dalam surah Al-Kahfi. Tuan-tuan kena hafal ayat ni. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Oleh itu, siapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal yang saleh. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadat kepada Tuhannya. Bila saat dipuji, ingat ayat ni. Surah Al-Kahfi ayat 110. Bila kita disanjung tentang amalan kita, walaupun kita ikhlas, ingat ayat ni. Kita ingat supaya ayat ini memberi kekuatan kita supaya kita tidak riak. Terus ikhlas semata-mata kerana Allah, bukan kerana yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Di antara riak itu, dia boleh membawa kekejian. Keji. Orang yang riak ni, dia adalah perbuatan yang sangat keji. Pernah disebut oleh para ulama, diriwayatkan oleh Tahir bin Husin telah berkata kepada Abdullah bin Marzawi. Satu hari ada orang tanya kepada Abdullah, ni nak tengok cerita bagaimana ada orang tu dia riak. Dia tak perasan dia riak sebenarnya, tapi dia riak. Apa dia? Disebut dalam kitab ni. Orang tanya Abdullah, sejak bila kamu sampai ke Iraq? Kamu sampai bila di Iraq ni? Lalu Abdullah menjawab, aku telah masuk ke Iraq semenjak 20 tahun dahulu. Bila orang tanya dia, kamu duduk di Iraq ni masa bila dah? 20 tahun dah duduk. Dan semenjak 30 tahun dahulu aku berpuasa. Dia tambah lagi jawapan dia. Sebelum tu 30 tahun dulu aku berpuasa. 30 tahun aku puasa. Bayangkan tuan, orang tanya satu soalan saja, dia jawab dua soalan. Tak, duduk di Iraq 20 tahun dan aku berpuasa setelah 30 tahun. Dah 30 tahun aku puasa. Tuan-tuan. Lalu Tahir berkata, wahai Abdullah, kami menanya engkau satu soalan sahaja, tapi engkau jawab dua soalan. Itu tanda-tanda dia. Kecelakaan, kekejian orang riak. Tak, antaranya. Itu bahayanya. Orang tak tanya pun amalan dia, tapi dia sebut amalan dia.
Tak, orang tanya lain, dia jawab lain. Itu bahayanya. Yang kedua, disebut oleh Asma'i, meriwayatkan bahawa seorang Arab telah memanjangkan solat. Dia solat panjang. Saat ketika itu ada satu kaum sedang duduk berhampiran dia solat. Dekat dengan orang ramai, dia semayang. Lalu setelah dia solat, mereka berkata kepada Arabi, alangkah baiknya semayang kamu ni. Tak, bagus semayang kamu ni. Lalu Arabi tu menjawab, bila orang puji dia, tak, bagus mu solat tak, kami tengok kamu solat panjang rokok, sujud kamu bagus. Lalu kata dia, di samping aku sembahyang ni, aku pun puasa juga. Dia tambah lagi. Tak, bila orang puji, dia kata, aku ni bukan setakat sembahyang, sekarang ni aku tengah puasa. Puasa ni. Nak cerita tu, tanda-tanda bahayanya kekejian riak yang disebut oleh para alim ulama. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Ada soalan, kita sampai masa untuk soalan. InsyaAllah kita akan jawab daripada Facebook. Okey, soalan daripada Hishan Nur. Bagaimanakah cara kita untuk mengekalkan sifat ikhlas kepada Allah secara istiqamah? Cukup hanya berdoa sahaja atau bagaimana Ustaz? Soalan dia ialah cara untuk mengekalkan sifat ikhlas. Adakah cukup sekadar doa saja? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, disebut dalam satu penulisan Profesor Dr. Izzuddin menyebut dalam kitab dia, cara untuk kita ikhlas dan istiqamah daripada penyakit riak. Yang pertama sekali adalah doa. Doa seperti mana yang disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Nabi kata, huwa fikum ahfa min dabibud dam wa sa'adalluka ala syai' idza fa'altahu azhaba anka sirar syirki wa kibaruhu. Nabi kata, syirik ni adalah lebih tersembunyi di dalam diri kamu daripada min dabibun nam, daripada kaki semut. Nak ceritanya, riak ni dia sangat tersembunyi, lebih tersembunyi daripada kaki semut. Kaki semut tu dah kecil dah, tak nampak. Riak tu lagi halus. Lalu kata Nabi, wasa'adalluka ala syai', kamu nak tak aku tunjukkan kepada kamu, idza fa'altahu, jika kamu buat, azhaba anka sirar syirku wa kibaruhu, akan pergilah syirik kecil dan syirik besar. Akan musnahlah syirik kecil dan syirik besar dalam diri kamu. Apa dia? Nabi ajar doa. Di antaranya taqul, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Nabi ajar satu doa berlindung daripada syirik ataupun riak. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Saya ulang balik, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kata Nabi, ulang 3 kali. Taqulalaha salasa marrat, baca 3 kali. Maknanya, ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada melakukan syirik dalam amalan sedangkan aku dalam keadaan tahu. Dan aku minta ampun terhadap apa yang aku tidak tahu. Ucap sebanyak 3 kali. Ini doa yang diajar oleh Nabi SAW untuk berlindung daripada syirik. Yang kedua, cara untuk kita ubat riak. Cara kita untuk ikhlas, di antaranya setengah ulama menyatakan, ada orang tanya dia, macam mana ubat untuk riak? Yang kata ulama ialah sembunyikan amal. Menyembunyikan amalan. Lalu amalan yang ditaklifkan supaya diserlahkan, maka jangan lakukan melainkan dalam keadaan ikhlas. Amalan-amalan yang ditaklifkan, contohnya yang diwajibkan, contoh solat jemaah, hak ni tak boleh nak sembunyi, tak, semayang berjemaah ni, maka kata ulama, hendaklah kamu ikhlaskan niat dia kerana Allah. Manakala amalan yang tidak ditaklifkan, yang tidak diwajibkan, amalan-amalan sunat, tak, maka hendaklah supaya tidak diserlahkan. Jangan serlahkan, jangan bagi orang tengok, sembunyikan.
maka adalah lebih baik tidak ada orang melihatnya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara untuk kita menyelamatkan diri kita daripada penyakit riak. Penyakit yang boleh merosakkan amal kebaikan dengan cara kita menyembunyikan amal. Melainkan kalau amal itu yang ditaklifkan, yang wajib, seperti mana solat berjemaah, ni tak boleh nak sembunyi, memang kena jelas, tapi niat kena ikhlas kerana Allah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ada lagi soalan? Assalamualaikum Ustaz, bagaimana orang yang beramal agar Allah kabulkan hajat? Contoh orang yang banyak hutang, Ustaz pesan suruh banyakkan istighfar dan selawat, maka diamalkan dengan niat apa yang dihajati dan dibantu. Adakah ini dikira beramal kerana dunia? Baik. Baik, soalannya ialah orang yang beramal agar Allah kabulkan hajatnya. Contohnya orang tu banyak hutang, Ustaz pesan suruh banyakkan istighfar. Adakah itu satu amalan yang tidak diterima oleh Allah kerana kita nak fadilat dia, tak kebaikan dia? Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita dah sebut dulu bagaimana tingkatan-tingkatan ikhlas. Kita dah sebut ikhlas kerana Allah ini. Yang pertama, sesuatu amalan yang kita buat ikhlas tapi kita mengharapkan balasan daripada Allah, iaitu balasan daripada syurga dan neraka, balasan syurga dan pahala. Ikhlas tapi mengharapkan balasan daripada Allah, ini dikira juga ikhlas, tapi ikhlasnya masih belum sempurna. Yang kedua, orang yang ikhlas juga tapi dia buat sesuatu amalan untuk selamat daripada api neraka Allah, selamat daripada siksaan daripada api neraka Allah. Ini juga termasuk ikhlas, tapi masih duduk kedudukan yang paling rendah. Ikhlas yang paling tinggi, kata ulama, ialah ikhlas yang mereka sesuatu amalan yang dibuat ialah semata-mata malu kepada Allah, mengharapkan keampunan daripada Allah kerana dosa yang terlalu banyak. Ini ikhlas yang paling tinggi. Apakah berdosa dia buat satu amalan kerana nak ambil fadilat? Tidak dosa. Dan dia ikhlas. Bahkan Nabi sendiri menyebut tentang kelebihan orang yang istighfar. Contoh istighfar, amalan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Di sana ada hadis yang Nabi cerita, man aksara man istaghfara. Barang siapa yang banyak istighfar, Allah Ta'ala akan lepaskan dia wa min kulli dhaikin makhrajan. Daripada tempat yang sempit, Tuhan luahkan dia. Ini kelebihan istighfar. Allah janjikan kelebihan. Kalau kita buat satu kerana nak fadilat je, ikhlas, Tuhan terima amalan tu. Tuhan terima. Banyak lagi kelebihan-kelebihan yang Allah menganjurkan supaya istighfar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Soalan yang terakhir, soalan yang ketiga. Assalamualaikum Ustaz. Apakah cara untuk mengatasi penyakit was-was semasa beribadah? Baik. Bagaimana cara untuk kita mengatasi penyakit was-was semasa beribadat? Was-was ni adalah satu penyakit, kalau tengok dalam surah An-Nas, disebut sebagai was-was. Was-was ni kata ulama tafsir ialah satu yang hadir dalam hati kita ni, yang mengajak kita ke arah keburukan. Itu disebut was-was. Dia tak ada sikit pun kebaikan, dia ajak pada keburukan. Itu perkataan was-was. Was-was. Maka setiap kali datang penyakit was-was itu, maka orang beriman mestilah mujahadah, lawan penyakit was-was. Di antara cara nak lawan, kita minta lindung dengan Allah, dengan cara kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah daripada syaitan yang derajam. Bahkan diajar supaya minta perlindungan dengan membaca surah An-Nas. Baca surah An-Nas. Sebab tu surah An-Nas ini disebut ialah surah Al-Mu'awwizatain. Dua surah yang Allah Ta'ala perintah untuk mohon perlindungan. Surah Al-Mu'awwizatain, dua surah yang minta perlindungan. Surah An-Nas, yang kedua surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang mencipta dan memelihara manusia. Surah An-Nas. Dan surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, wahai Muhammad, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Dua-dua minta berlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Maka di antara caranya minta lindung dengan Allah dengan cara auzubillah, dan kita membaca dua surah, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk kesimpulannya tuan-tuan, maka riak ini satu perkara yang perlu kita kena ambil berat. Bahayanya riak ini boleh merosakkan amal kebaikan dan menyebabkan kita dicampurkan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disebut oleh Syekh Izzuddin Ibn Salam untuk akhirnya tuan-tuan, dia kata, aku mengharapkan bahawa tidaklah dihapuskan pahalanya jika perbuatan sekutunya itu memanjangkan rukun kerana manusia pada cabang sifat amal itu. Tetapi jika sekutunya itu didapati pada asal ataupun dasar amal, itu tujuannya sembahyang kerana Allah dan kerana manusia, maka teranglah tidak diterima. Tuan-tuan, Syekh Izzuddin disebut, aku mengharapkan kalau pahala itu tidak dihapuskan kerana perbuatan syirik ataupun riak itu memanjangkan rukun pada cabang sifat amal. Contohnya kita solat, bila ada orang tengok, kita panjangkan rukun rokok kita, kita panjangkan sujud kita. Aku mengharapkan Allah Ta'ala tidak membatalkan amal kita, pahala kita, kerana itu adalah cabang sifat amal. Tetapi bagi orang yang pada asalnya memang riak daripada awal, akad takbir sehingga beri salam, maka itulah amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Taala memperbaiki amalan kita menjadi manusia yang ikhlas semata-mata kerana Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'ul madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.